محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung suratul A'raf ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين صدق الله العظيم. Kita masih membahaskan nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihi salam, dan telah kita bahaskan pada bulan yang telah lalu bagaimana Allah melepaskan kesukaran mereka ketika mereka sesat di padang pasir Tih di semenanjung Sinai selama 40 tahun akibat kegagalan mereka untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis atau Jerusalem atau Al-Quds daripada cengkaman raja yang jahat pada waktu itu. Allah tidak biarkan mereka kelaparan. Allah kirim untuk mereka al-manna dan as-salwa. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengetuk batu dan terbitlah 12 mata air. Dalam duk sesat padang pasir 40 tahun, Allah mengangkat kesukaran mereka. Maka sekarang tibalah melalui ayat ini 161, di mana Allah berfirman yang mafhumnya, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah dalam bandar ini
dan makanlah dari makanannya apa saja yang kamu sukai. Tuan-tuan muslimat, sampailah perintah Allah kepada mereka untuk mereka memasuki sebuah bandar di bawah pimpinan bukan lagi Nabi Musa. Mengikut tafsir, Nabi Musa telah pun wafat pada waktu itu, dan mereka telah dipimpin oleh seorang lagi Nabi yang merupakan peneman Nabi Musa alaihi salam, yang boleh kita baca dalam surah Al-Kahf. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ayat 60 Al-Kahfi. Ingat ayat tu? Ketika Nabi Musa diperintah Allah untuk berguru cari seorang lelaki, kita ringkaskan itulah Nabi Khidir alaihi salam. Maka waktu Nabi Musa pergi, dia ditemani oleh fatahu fityan, makna seorang pemuda yang perjalanan mencari Nabi Khidir alaihi salam. Dan bagaimana lelaki yang menemani dia adalah seorang nabi, tidak seorang rasul. Itu bermakna yang pertama bukan lagi di bawah pimpinan Musa dan Harun alaihimassalam, kerana kedua-duanya telah wafat. Demikian tulis mufassirin. Tetapi dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, yang merupakan pembantu Nabi Musa dalam kisah Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu yang boleh kita baca dalam Al-Kahfi. Itu yang pertama. Yang kedua, bandar yang diperintahkan itu, jumhurul ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah Jerusalem, adalah Baitul Maqdis. Walaupun ada segelintir mufassirin menyebut dengan bandar Jericho, ada taksiran sebut Jericho, tetapi jumhur adalah Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ataupun Al-Quds. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apabila kita menyebut Jerusalem atau Baitul Maqdis, maka jangan kita lupakan akan peperangan salib yang berlaku di antara tentera-tentera Islam dengan tentera salib di dalam membebaskan Al-Quds daripada cengkaman musuh-musuh Allah, kerana ia adalah bumi Syams, bumi yang diberkati. Tidakkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menamatkan Isra'nya di Masjidil Aqsa? Tidakkah Masjidil Aqsa di bumi Syams yang diberkati oleh Allah, yakni Jerusalem, Baitul Maqdis?
Dan kita mesti faham, jangan kita lupakan, apabila kita membahaskan Baitul Maqdis, maka tolong muslimin muslimat, jangan lupakan seorang lelaki yang nama sebenarnya Yusuf, yang berasal daripada bangsa Kurdistan di Iraq, yang digelar dengan Salahuddin Al-Ayyubi daripada dinasti Ayyubiyah. Gelarnya Salahuddin, nama sebenarnya Ayyub. Maaf, Yusuf. Nama sebenarnya Yusuf, dan dia digelar Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan lupa jasa besar Salahuddin Al-Ayyubi di dalam menaikkan imej umat Islam, menghantar isyarat kegerunan kepada musuh-musuh Allah. Walaupun ada kalanya tentera Salahuddin Al-Ayyubi mengalami kekalahan di dalam peperangan salib. Di antaranya pada 25 November tahun 1177. Sila rujuk dalam internet tarikh yang saya sebut ini. 25 November 1177, tentera Salahuddin Al-Ayyubi telah tewas kepada tentera yang dipimpin oleh 3 ketumbukan. Pertama, Raja Baldwin yang keempat, yang menguasai Baitul Maqdis pada waktu itu, dibantu oleh Raymond daripada Chatillon dan dibantu oleh tentera Knight Templar. 3 tentera bergabung menyebabkan ramai tentera Salahuddin mengalami kekalahan dalam peperangan itu. Tetapi tidak lama tuan-tuan, 2 Oktober 1187, 10 tahun kemudian, berlaku pertempuran yang lain, dan ketika inilah Baitul Maqdis berjaya dirampas oleh tentera Salahuddin dan berjaya menawan dan mengalahkan raja-raja yang terlibat di dalam peperangan tersebut. Kalah Baldwin dan kalah Raymond daripada Chatillon, dan Raymond daripada Chatillon telah dihukum pancung oleh tangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menawan Baitul Maqdis. Ramai yang dimaafkan, itulah sifat tentera Islam. Tetapi Salahuddin mengambil sikap yang Rasulullah ambil di dalam Fathul Makkah. Tidakkah ada 6 orang di dalam Fathul Makkah yang Rasulullah tidak ampunkan mereka? Rasulullah memerintahkan mereka dihukum pancung, dihukum bunuh. Ada 6 orang. Yang lain Nabi bersabda, wa antum tulaqa, kamu semua dibebaskan daripada kalimah talaq, cerai. Wa antum tulaqa, kamu semua aku bebaskan. Walaupun ada Hawazin dan Thaqif yang masih enggan memeluk Islam, yang membawa kepada peperangan Hunain di lembah Hunain pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah. Tuan-tuan muslimat, Salahuddin Al-Ayyubi telah memanggil raja yang zalim ini
bagaimana Raymond daripada Chartilon ini telah dipanggil masuk ke dalam khemahnya, dan Salihuddin telah bertanya kepada dia, apa benarkah engkau yang pernah menghina Nabi aku Rasul? Engkaukah yang pernah berkata ketika engkau berjaya mengalahkan kami dahulu bersama dengan Raja Baldwin yang keempat, bersama dengan Knight Templar kesatria itu, kamukah yang berkata kepada tentera umat Islam ketika kamu membunuh dia, kamu berkata, di mana Rasul kamu? Kenapa tidak datang membantu kamu? Salihuddin tanya, benarkah engkau cakap begitu? Dia kata, ya, memang aku yang bercakap sedemikian. Maka Salihuddin Al-Ayyubi tak tunggu lama dah, mengangkat pedangnya dan mencantas leher Raymond daripada Chartilon kerana menghina Rasulullah, menghina umat Islam dengan ucapan yang sedemikian. Sudahlah mereka menghalang dan membunuh jamaah haji yang berjalan kaki melalui kawasan di Jordan, di sebuah bandar namanya Karak. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, boleh ziarah satu bandar nama dia Karak. Di sana atas bukit, saya sampai dah, alhamdulillah. Atas bukit ada satu kubu, dia panggil qal'ah. Qal'ah bahasa Arab makna kubu. Qal'ah Salihuddin Al-Ayyubi. Atas bukit, kubu-kubu pertahanan. Kita baca ada dia punya penerangan dengan meriam-meriam yang masih ada lagi. Dan di bawah kubu tu laluan pejalan kaki untuk menuju ke bumi Makkah menunaikan fardu haji. So tentera salib dia bunuh di situ. Maka Salihuddin membina akan qal'ah, akan kubu pertahanan, mempertahankan, melindungi umat Islam supaya selamat sampai ke bumi Makkah untuk menunaikan fardu haji. Dalam keadaan Salihuddin sendiri sampai dia meninggal dunia, wang yang tinggal hanyalah 5 dinar. Di dalam peti simpanan wangnya hanya ada 5 dinar, dan Salihuddin sendiri tidak sempat menunaikan fardu haji. Allahu Akbar. Kerana sibuk menjaga pertahanan umat Islam, dan dia telah memenggar leher Raymond daripada Chartilon. Rentetan dari kekalahan ini, tuan-tuan muslimat, musuh duduk diam? Tidak. Beberapa tahun kemudian mereka melancarkan suatu tagline di negara England yang dipimpin oleh Richard the Lionheart. Richard yang kononnya berhati singa. Kemah the Lionheart, saya tak pastilah dia isap rokok ke tidak. Kemah dia, Richard the Lionheart, telah melancarkan satu tagline di seluruh England yang dinamakan dengan Cukai Salihuddin. Tagline yang disebarkan ialah Cukai Salihuddin, iaitu kita mesti mencari dana dalam bentuk cukai negara untuk berperang semula dengan Salihuddin Al-Ayyubi untuk merampas kembali Baitul Maqdis. Akhirnya berlaku peperangan yang dipanggil peperangan Hittin di suatu lembah Hittin. Saya tak ingat tahun 1190 lebih, di lembah Hittin yang juga berpihak kepada Salihuddin Al-Ayyubi, di mana teruk Richard the Lionheart kalah
Dan itulah yang di dalam peperangan itu dia sakit. Dia jatuh sakit dan Salihuddin pergi ubat dia. Ubat dia. Salihuddin ni dia tabib, dia doktor. Dia reti ilmu perubatan. Bukan kata panglima perang aja. Tuan-tuan baca buku dia. Saya ada buku cerita Salihuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan bacalah, tebal tu. Kisah dia, kehebatan dia sewaktu kecil, hafaz Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana dia adalah orang yang reti ilmu perubatan. Lalu dia merawat Richard di dalam khemah. Dalam keadaan Richard tidak sedar, yang merawat dia ialah Salihuddin Al-Ayyubi. Bila dia tahu tabib itu Salihuddin, dia terperanjat, bingkah terus jadi sihat. Lalu dia tanya, kenapa tak bunuh aku? Kenapa tak bunuh aku? Salihuddin jawab, kami tentera Islam, kalau berlawan tu biar cermat sikit. Aku takkan bunuh musuh yang sakit. Nampak kamu dah sihat elok, tunggu aku di lembah Hitim. Macam tu lah. Richard pun tunggu peperangan berlaku, sehingga Richard juga tewas di lembah Hitim. Tuan-tuan, dalam peperangan lembah Hitim, bagaimana Richard seolah-olah mengemukakan satu cadangan untuk berdamai. Dan riwayat menyebut Richard menghormati kepribadian Salihuddin, dan Salihuddin pun menghormati Richard. Walaupun berperang, mereka respect each other. Mungkin sebab Richard Raja England dan Salihuddin juga pemimpin, seorang raja yang memimpin rakyat dia. Lalu hormat menghormati itu ada, walaupun bertempuh. Apa yang Richard cadangkan ialah perkahwinan. Hantaran dia kota Baitul Maqdis. Dia nak berdamai lah, dia tak larat. Apa dia perkahwinan? Richard mencadangkan adik dia John daripada England, bukan Joan of Arc, yang tu Perancis. Ini adik dia nama John, perempuan, dicadangkan dikahwinkan dengan adik Salihuddin Al-Ayyubi. Tetapi Salihuddin menolak cadangan ini. Tak mau, dia kata. Tak mau. Cadangan itu ditolak dan perang berterusan sehinggalah Richard lari dan pulang ke England. Richard cabut lari, tuan-tuan. Tak tahan penangan Salihuddin Al-Ayyubi. Dalam keadaan begitulah Salihuddin masuk, menguasai Baitul Maqdis, mencabut semua palang-palang salib-salib Kristian yang ada dalam Masjidil Aqsa pada waktu itu, dan dibebaskan mengikut riwayat, dibersihkan, disamak Al-Aqsa. Kerana dalam Masjidil Aqsa ketika diambil oleh Salihuddin setelah menewaskan Raymond the Chatillon dan juga Baldwin yang keempat dalam perang salib yang pertama 1177, 25 November kalah, 2 Oktober 1187 menang, maka dibersihkan Al-Aqsa dengan disamak kerana dalam tu diternak babi. Puak-puak ni dia ternak babi dalam Masjidil Aqsa. Tak tahulah babi tu dia jual tang mana, saya pun tak tahu sejarah tu. Dia bagi makan free ke tak tahu, tapi masjid disamak dan didirikan solat Jumaat. Pada minggu hadapannya bermulalah solat Jumaat yang pertama setelah kali terakhir Saidina Umar dan pemerintah selepasnya menunaikannya di sana. Itu secebis, sehinggalah berlaku perjanjian Balfour pada tahun 1949 yang telah mengasak rakyat Palestin, sehinggalah PBB membenarkan pendudukan secara haram oleh negara haram Yahudi sampailah ke hari ini. Sebab itulah
kita sedang menanti-nanti kehadiran Salihuddin Al-Ayyubi yang kedua. Allahu Akbar. Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tengoklah apa jadi. Diburu, diligan. Bulan puasa aja mesti teruk umat Islam kena. Ditembak, dipukul macam-macam. Seolah-olah Baitul Maqdis itu bapa mereka punya. Sedangkan ia bumi para anbiya, bumi umat Islam yang telah diasaskan oleh pemerintah khilafah, yang telah dibuka oleh Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah dan berjalan dengan aman. Di dalamnya 3 agama, Islam, Yahudi dan Kristian. Bebas mereka mengamalkan ajaran mereka, tetapi itulah jahatnya Yahudi. Sampailah hari ini sakit hati kita melihatnya. So menanti kehadiran Salihuddin Al-Ayyubi, bilakah dia akan muncul? Hanya Allah yang maha mengetahui. Seperti menantinya para sahabat ketika Nabi menyebut Konstantinopel akan dibuka oleh umat Islam. Nabi sebut di Madinah, tetapi ia berlaku 700 tahun selepasnya di tangan Muhammad Al-Fatih daripada kerajaan Ottomaniyah Turki. Tumbangnya Konstantinopel, kerajaan Rom Byzantine, Rom Timur, dan akhirnya ditukar Konstantinopel menjadi Islambul. Bul makna bandar, Islam, bandar Islam. Akhirnya mereka ambil balik dan tukar kepada Istanbul sampailah ke hari ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, yakinlah janji Allah pasti akan berlaku. Akan dihancurkan Yahudi di tempat mereka itu. Percayalah. Cuma menanti siapakah panglima perangnya untuk memimpin umat Islam. Adakah Nabi Isa dan juga Imam Mahdi? Itu Nabi sebut dah di dalam hadis, di mana Dajjal akan dibunuh di sebuah pintu yang namanya Lud, dan pintu yang bernama Lud adalah markas tentera Yahudi di Baitul Maqdis. Itu hadis. Nabi Isa akan bunuh Dajjal di pintu nama Lud, dan Lud itu adalah markas tentera Yahudi. Adakah mati sekali Yahudi? Wallahu a'lam. Tunggu aja masa dia. Muslimin dan muslimat, itulah sedikit sejarah yang tuan-tuan boleh baca banyak di dalam kisah Salihuddin Al-Ayyubi dengan jasanya yang amat besar. Dia bersusah payah menjaga umat Islam. Dia miskin ketika dia menghabiskan nyawanya. Dia tidak sempat untuk wukuf di Arafah, tak sempat untuk menunaikan haji. Dan riwayat menyebut dikutip wang untuk membeli peralatan ketika dia wafat. Beli kapan, beli kapur baru ke apa ke, tak ada duit dah. Kutip untuk mandikan dia. Sampai ke tahap itu dia membantu orang-orang yang susah dengan wang gaji dia, sampai dia sendiri miskin dan tidak sempat menunaikan fardu haji. Semoga Allah merahmati Salihuddin Al-Ayyubi di alam barzahnya, menjadikan kuburnya taman-taman syurga kerana jasanya yang amat besar kepada umat Islam seluruh dunia pada waktu itu sehinggalah sekarang, sehinggalah bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita balik pada ayat. Bagaimana Allah kata tinggallah dalam bandar ini. Dah tinggal maknanya masuklah. Masuk ke dalam bandar ini. Bandar apa? Jerusalem, Baitul Maqdis. Makna kata mufassirin, bila Allah pukul mereka 40 tahun sesat di padang pasir Tih, yang tu boleh baca dalam Al-Maidah,
bagaimana akhirnya mereka tersentak dan mereka setuju untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Setuju masuk. Setelah mereka yang degil-degil tu mati dah, kata ulama. Yang 40 tahun dulu tu, yang degil dengan Nabi Musa, yang kata ke Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun," dalam surah Al-Maidah, yang bercakap tu, "Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhan engkau untuk berperang. Pergilah, kami nak duduk-duduk saja di sini." Yang tu dalam Al-Maidah. Maka yang bercakap tu semua dah mati mengikut tafsir. Ni yang tinggal generasi baru. Generasi baru. Lalu mereka setuju untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis untuk menentang kaum yang zalim itu, Al-Miqah, Al-Qimah di dalam riwayat. Dan bagaimana Allah perintahkan mereka, dan makanlah dari makanannya apa saja yang kamu suka, haitsu syi'tum raghadan. Makanlah apa ndak. Dalam Al-Baqarah ayat ni sama bunyi, cuma ada ubah sikit. Ayat 59 Al-Baqarah 58 59, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Ada beza sikit. Yang ni wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Kalau Al-Baqarah wa idz qulna, beza sikit aja, tapi mafhum ayat serupa. Allah kata masuk dan makanlah haitsu syi'tum raghada. Raghadan ni kalau bahasa dictionary kita mentah ke darah, tu senang faham. Raghadan ni hampa makanlah apa hampa tak ada larangan dah, makanlah. Tu dia Allah perintahkan. Kenapa? Sebab bumi Baitul Maqdis bumi subur dengan buah zaitun dia. Bumi Syam ni subur. Tuan pergi Jordan tengok pokok zaitun, Allah punyalah banyak. Minyak zaitun yang kita minum terbaik daripada sana, daripada Mesir pun terbaik. Nak sebutnya bumi yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah Mesir adalah negara yang Allah sebut dalam Quran. Mesir. Ada tak kalimah Mesir di dalam Quran? Ada. Dalam Al-Baqarah ada kalimah Mesir. Itulah negara Mesir. Ada. Nak sebut bumi itu berkah. Termasuklah bumi Syam. Barakna haulahu, yang diberkati Allah. Iaitulah Palestinnya, Jordannya, Surianya. Ini bumi yang Allah berkati. Maka Allah kata makanlah apa yang ada di dalamnya. Baik. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhan kami, gugurkanlah dosa kami. Disebut di sana ada kalimah hittah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khati'atikum. Dalam surah Al-Baqarah, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Itu saja beza bunyi dia, tetapi makna dia sama. Apa dia? Bila kamu masuk nanti ke dalam Baitul Maqdis, kamu kena ada wirid. Wirid untuk aku ampunkan kamu. Wirid itulah yang disebut dengan hittah. Hittah, kalimah hittah. Istighfarlah senang faham. Kalimah yang kamu ucap, naghfir lakum khati'atikum, naghfir lakum khatayakum, dalam Al-Baqarah. Kamu sebut yang tu, aku ampun, kami ampun dosa-dosa kamu. Sebab dosa kamu memang banyak.
40 tahun aku sesatkan. Kamu tak hendak berjihad. Kamu bunuh nabi-nabi. Generasi kamu cukup jahat. Maka hendaklah kamu menyebut hittah, satu bentuk lafaz zikir untuk Allah ampunkan dosa-dosa. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita pun begitulah. Adanya zikir-zikir yang kita baca untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita berada di Arafah, kita akan ada zikir-zikir istimewa yang akan dibimbing oleh pegawai tabung haji. Termasuklah dipanggil juga duduk barisan depan daripada syarikat-syarikat swasta. Ustaz-ustaz ni akan dipanggil sekali, duduk sekali dengan geng-geng tabung haji. So depan kita jemaah, saya pernah dipanggil ke depan dan bersama untuk berzikir dengan jemaah, bersama dengan tabung haji, dengan lembaga tabung haji. Kita duk menyuruh, tak mau mereka nampak kita, mereka cuit panggil awal. Kita pun pi lah, mereka bagi kertas, kita pun zikir ramai-ramai untuk keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang Rasulullah ajar, yang kita baca menjelang masuk zuhur di Arafah, untuk kita khutbah Arafah. Tuan-tuan muslimat, untuk makluman, wukuf ialah esok, dan hari wukuf adalah esok hari. So hari ini pergerakan para hujaj 31,600 orang. Para hujaj jemaah haji Malaysia sudah memulakan pergerakan hari ini. Selalu dia start pagi pukul 8, pukul 9 tu start dah. Bas akan ambil di hadapan hotel. Pergerakan menuju ke Arafah sampai malam. Sampai malam. Saya pernah bertolak daripada hotel jam 2 pagi. Bagi jemaah dulu, pelepas jemaah dulu, kita last 2 pagi. Tapi bila last tu tanggung risiko lah. Kadang-kadang kita tak ada tempat nak tidur. Mereka ni kadang dia, yalah dah ramai, kita seret beg, duk cari manalah aku nak tidur, penuh. Semua tak larat dah letih. Sampai pukul 3 pagi, 3.30 tu benda biasa. Kita pelepas jemaah dulu. So hari ni pergerakan. Besok wukuf. Tu lagu mana ustaz? Puasa kita. Dah hampa puasa hari Rabu. Ingat Imam Syafi'i pesan, adalah penentuan hari raya, wajib kamu patuh kepada arahan pemerintahmu. Ingat tu Imam Syafi'i pesan. So kita 1 Zulhijjah 20 Jun, Arab Saudi dia nampak anak bulan. So dia punya 1 Zulhijjah hari Isnin 19 Jun. Maka dia dikira wukuf dia besok, sebab dia nampak. Dan kena ingat, tempat turun naik anak bulan adalah berbeza mengikut negara. Bumi berputar, kena faham. Makanya kita tak nampak, maka dicukupkan akan Zulqaidah 30 hari, maka jadilah 1 Zulhijjah kita pada hari Selasa 20 Jun. Makanya kita punya puasa 9 Zulhijjah ialah hari Rabu. Besok hari wukuf. Untuk mereka, kita puasa 9 Zulhijjah pada hari Rabu. Jangan duk buat kalut, duk tanya macam-macam, minit pening nak jawab dalam WhatsApp group. Benda ni bukan sekali dua berlaku. Kita di Malaysia banyak kali dah pengalaman ni kita lalui. Maka ingat, besok adalah hari wukuf dan hari Rabu mereka berhari raya. Kita hari raya hari Khamis, mengikut bulan yang kita tengok tak nampak. Maka perkiraan mereka yang melihat anak bulan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu, maka Al-Imam Syafi'i kata, wajib kamu taat kepada pemerintahmu dalam perkara ini. Dia tak kira dah PH, PN, dia tak peduli dah. Hari raya, hari Khamis.
Jangan duk buat raya sendiri. Jangan duk pi puasa pula suka hati. 9 Zulhijjah hari Rabu, maka kita puasa hari Rabu, wukuf besok. Tuan-tuan, zikir itu semua siap bagi kertas seorang satu. Kita berzikir memohon keampunan Allah. Dah tak pi lagi haji, nama lambat lagi naik, sini di mana saja kita berzikir kepada Allah, memohon keampunan. Paling tak ada astaghfirullahalazim, tu paling tak ada. Minta ampun dengan Allah atas segala dosa-dosa kita. Maka puak-puak Bani Israel, Allah perintahkan mereka dengan kalimah hittah. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Kamu kena ucapkan ucapan itu, hittah. Satu bentuk lafaz mereka beristighfar. Kamu ucap yang itu, naghfir lakum, kata Allah, aku ampun dosa-dosa kamu. Begitulah Islam punya indah. Ucapan-ucapan yang banyak. Dan tiadalah Nabi kata ucapan zikir yang aku suka, dan Nabi-Nabi pun selalu buat dan mereka pun suka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan ni kita banyak baca di Arafah. Waktu kita berzikir beramai-ramai dalam khemah, sementara nak sampai waktu solat zuhur dan khutbah Arafah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Muslimin dan muslimat, sambung sikit. Dan masuklah melalui pintu bandar itu dengan tunduk merendah diri, dan supaya kami mengampunkan dosa-dosa kamu. Maksud bukan sekadar dengan lafaz hittah itu,
Tetapi hendaklah mereka masuk ke dalam bandar itu, yakni Jerusalem atau Baitul Maqdis ini, dengan merendah diri. Dan tafsir menyebut dengan mereka merendahkan kepala mereka tunduk, seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk ke dalam kota Makkah. Di dalam Fathul Makkah, Rasulullah menundukkan kepalanya sama dah level sampai ke bawah, lebih bawah lagi daripada unta Rasulullah. Begitu Nabi menundukkan kepala, tanda merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah perintah kepada Bani Israel, bukan sekadar lafaz, tetapi body language mereka, gerakan badan mereka juga mestilah menunjukkan kepada suatu istilah merendah diri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itulah yang Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Itu yang Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Kenapa? Sebab daripada perhimpunan di Arafah itulah terbit sifat-sifat yang haibat. Tuan-tuan muslimat, wukuf adalah rukun-rukun haji yang paling besar sekali. Allahu Akbar. Sampai Nabi kata haji itu Arafah. Tak ada wukuf, tak ada haji. Maka daripada wukuf di Arafah itulah kita dapat belajar dengan jutaan pengajaran bagaimana kita ini sama di sisi Allah, tiada beza kecuali iman dan takwa. Berhimpun semuanya, negro kulit hitam, Melayunya kulit putih, Mak Saleh, semuanya di bumi yang satu, nama dia Arafah, dengan pakaian yang sama, ihram yang berwarna putih, sama semua. Sepanjang saya memimpin jamaah haji, tak ada lagi lah saya jumpa orang pakai ihram warna hijau ke, oranye ke, biru ke. Tak adalah pakaian ihram tu macam tu. Namun tak adalah jadi salah, sebab warna putih hanyalah sunat. Sunat saja ihram tu berwarna putih. Kalau dia pakai hak lain tak ada apa, cuma pelik lah, kita tak pernah tengok lagi. Sama aja putih. Situlah jutawan, situlah pesawah, situlah petani, duduk sekali sama, memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Arafah mendidik kita, inna akramakum indallahi attaqakum. Arafah mendidik kita bahawa yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Biasa dah ayat tu kita baca 13 Al-Hujurat, dimulakan dengan penciptaan manusia. Dimulakan ayat itu dengan manusia ini berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkabilah, sebagai suatu tanda keagungan Allah. Lalu Allah kata yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Yang tu kena faham. Arafah mengajar kita kemuliaan dengan takwa, bukan dengan harta. Kalau kemuliaan dengan harta, kita kalah. Qarunlah yang menang. Menanglah Qarun, sebab dia paling banyak harta. Dan Allah mention harta dia di dalam suratul Qasas. Boleh baca kisah dia, panjang ayat dia. Tapi Allah benamkan dia kerana sombong angkuh dia. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Kalaulah kemuliaan mahu dinilai dengan warna kulit, maka kalau dah tak cantik kulit dia, seorang yang bernama Abdul Uzza tidak akan dipanggil dengan Abu Lahab. Dia digelar Abu Lahab sebab warna kulit dia lawa.
pakcik Nabi nama Abdul Uzza digelar Abu Lahab. Al-Lahab ialah puncak gejolak api. Api itu belah hujung dia terbakar, meletup-letup hujung dia. Putih, sekejapkan kuning, biru, macam penunu Bunsen kita belajar di sekolah dulu. Begitulah puncak api itu cantik, maka dipanggil Lahab, maka dia digelar Abu Lahab. Cantik kulit dia, merah keputih-putihan lawa, abang pada ayah Nabi. Tapi Allah peduli apa? Apabila dia sendiri menentang Islam. Allah tak peduli warna kulit. Nak banding dengan Bilal ibn Rabah, hitam legam, negro, manusia benci kita. Mungkin di sisi manusia kita lekeh, tetapi yang kita nak pandang ialah pandangan Allah. Maka Arafah mendidik kita merendah diri, mendidik kita tidak punya apa-apa kecuali iman dan takwa. Engkau dengan aku sama sahaja, walaupun benci dekat kita, kerana kita nak jadi manusia yang bertakwa, ikut cakap Allah, tolak apa Allah tak suka, dan kita seru manusia ke arah takwa itu. Biasalah takkan disenangi oleh orang. Itulah yang Nabi kena. Maka apalah sangat kita nak heran diri kita, kerana Rasul yang mulia pun mengalami benda yang sama. Inilah kekuatan kepada jiwa orang-orang yang mengajak manusia lain kepada takwa di samping dirinya bertakwa. Maka merendah diri itu wajib. Rasa kita ni lebih baik, jangan. Rasa kita ni lebih hebat, jangan. Imam Hasan kata kita kena pandang orang lain lebih baik daripada kita. Tu cara nak tawaduk, tu cara nak rendah diri. Pandang orang lain much better than ourselves, lebih baik daripada diri kita, barulah datang merendah diri. Kalau kita rasa kita lebih hebat, rendah diri tak sampai, yang datang ialah kibir, angkuh, ujub, jahanam. Habis kita. Na'udzubillah, sifat yang membinasakan. Sebab itu pandang orang dengan pandangan kita ni tak ada apa, dia lebih baik daripada aku. Paling tidak, kata ulama, dosa dia sedikit daripada kamu. Kamu lebih banyak dosa daripada dia. Begitu. Dikatakan begitu kepada hati kita, supaya timbul perasaan merendah diri, tunduk kepada Allah, merasakan apa yang dikurnia Allah adalah barang yang Allah boleh ambil balik. Begitu kita tidak akan rasa angkuh dan rasa diri hebat. Baik, kami akan menambah balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Sanazidul muhsinin. Di dalam Al-Baqarah ada ziyadah min harfun fa wasanazidul muhsinin. Dalam Al-Baqarah ada tambahan ziyadah min harfun waw. Ada tambahan dari huruf waw. Wasanazidul muhsinin. Yang ni tak ada. Yang ni Allah sebut sanazidul muhsinin. Dan kami akan menambah kepada kamu akan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Muhsin. Wasanazidul muhsinin. Dalam ayat ni sanazidul muhsinin. Golongan muhsinin ialah golongan yang suka buat baik, kata ulama. Bukan sekadar dia faf'alul khairat, dia suka buat baik. Faf'alul khairat dalam suratul Haji ayat terakhir, Allah perintahkan kita jadi manusia yang faf'alul khairat. Faf'alul khairat maksud dia ialah mereka suka buat baik pada diri sendiri, orang ramai dan orang lain. Bukan kata diri dia aja, dia suka juga buat baik pada orang lain. Faf'alul khairat. Tetapi golongan muhsinun, kata ulama, atau muhsinin,
Mereka suka buat baik dan buat baik pada orang lain, dan mereka mempunyai keazaman untuk terus buat baik. Itu muhsinin. Beza kan ta'rif dia. Faf'alul khairat, buat baik aja. Tapi muhsinun, dia nak buat baik lagi, dia nak buat baik lagi. Dia jadi fastabiqul khairat, dia berlumba-lumba buat kebaikan. Begitu kita nak jadi, insya-Allah. Bukan berhenti takat tu je, tapi bercita-cita nak buat baik lagi. Allah buka saja pintu buat baik, kita tak tunggu dah, kita akan masuk dan melalui pintu-pintu kebaikan itu. 5 sen lah, 10 ringgit lah, kita tak tunggu. Dalam keadaan kita terus berbuat baik untuk menjadi golongan muhsinin. Begitu ditafsirkan oleh para ulama. Tetapi tuan-tuan, kita tengok bulan depan, fabaddalal ladzina zalamu. Nanti tengok pula perangai puak-puak ni. Cantik dah ayat tu. 2161 ni cantik dah. Tengok bulan depan. Yang kata Yahudi ni perangai tu dia. Yang kata bangsa Yahudi ni, kita akan tengok bulan depan bagaimana mereka, apa kita nak sebut, kaki kencing lah, senang faham. Jahat betul. Orang suruh, Allah Ta'ala suruh lain, angguk-angguk, itu kona lain. Jahat puak-puak ni. Kita tengok bulan depan, insya-Allah, mereka menjadi bangsa yang memang layak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan ayat 161, pertama adalah Baitul Maqdis menjadi kota rebutan antara Islam, promising land. Kalau tuan-tuan boleh baca buku tu dalam bahasa Inggeris, Jerusalem, tanah yang dijanjikan. Kita boleh baca dalam tu tentang penyelewengan orang-orang Yahudi terhadap perbuatan yang boleh menghapuskan dosa, dan kemudian yang terakhir merendah diri masuk ke dalam Al-Quds dalam keadaan mereka merendah diri. Dan konsep merendah diri atau Islam sebut dengan tawadhu, lebih baik daripada kita. Boleh jadi, kata Imam Al-Hasan, dosanya sedikit berbanding kita. Allahu Akbar. Itu di antara jalan untuk kita merendah diri, tidak angkuh, tidak ujub, dan tidak ada sifat mazmumah yang melemparkan pelakunya ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Selamat berkorban muslimin dan muslimat untuk agama Allah yang kita kasihi ini. Curahkanlah tenaga, pemikiran, wang ringgit, apa saja untuk melihat Islam berdaulat, terutama di bumi kita Malaysia ini, menjadi agama yang dihormati oleh semua masyarakat, termasuk orang bukan Islam, menghormati akan Islam itu sendiri, walaupun Islam membenarkan kebebasan beragama, tetapi yang penting sekali Islam dihormati, Islam diletakkan di tempatnya yang sesuai dengan sifat kemuliaan agama Allah, kerana Islam agama yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna